Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak sekretariat daripada MPC kerana telah menjemput saya untuk mewakili pihak MYPO dalam sesi libat urus bersama penyelaras peraturan bersama kementerian-kementerian dan juga agensi kerajaan bagi satu sesi perkongsian ya, untuk menceritakan pengalaman MYPO dalam proses untuk kami melunaskan proses RIA ataupun RIS kita panggil sewaktu pindahan Akta Cap Dagangan 2019 yang telah dikuatkuasakan pada 27 Disember 2019. Okey, untuk tidak melengahkan masa, izinkan saya untuk memulakan presentation saya. Saya akan share skrin saya sebentar ya. Sebenarnya visi MYPO dia adalah untuk menjadi sebuah organisasi harta intelek yang terbaik di rantau ini, dan untuk merealisasikan visi itu, MYPO perlu menyediakan infrastruktur perundangan yang kukuh dan sistem pentadbiran yang cekap ke arah meningkatkan kreativiti dan eksploitasi harta intelek. Kita dapat melahirkan ramai pemilik-pemilik harta intelek tempatan dan seterusnya menyokong agenda kerajaan untuk merealisasikan kreativiti dan juga daya saing bagi menyumbang ke arah pembangunan ekonomi kita yang mampan. Objektif MYPO untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan, menyediakan maklumat harta intelek yang lengkap dan mesra pengguna. Seterusnya kita memperkukuhkan perundangan harta intelek, menyediakan khidmat nasihat harta intelek kepada stakeholder dan juga menggalakkan program kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek. Seterusnya sedikit latar belakang ya. Kalau kita tengok di sini, bermulanya history yang kata perlindungan harta intelek di Malaysia ni berkait rapat dengan topik ataupun proses RIS kita pada hari ini, iaitu mengenai cap dagangan. Dan cap dagangan ni sebenarnya adalah komponen harta intelek yang terbesar. Dan kalau kita lihat di sini pada 1913, permohonan pertama perlindungan harta intelek yang pertama diberi adalah pada tahun 1913. Maknanya di sini dah lebih 100 tahun lah rejim harta intelek di Malaysia ni dah ada ya. Dan cap dagangan pertama yang telah didaftarkan adalah di bawah North Borneo Merchandise Marks Ordinance ataupun sekarang kita panggil di Sabah lah. Dan cap dagangan yang pertama didaftarkan tu adalah pada 29 bulan Mac 1913 daripada syarikat Itali, dan barangan yang dilindungi ataupun didaftarkan sebagai trademark tu sebenarnya adalah kertas rokok. Zaman dulu isap rokok kita pakai kertas tu kan. Dan kenapa di North Borneo sebenarnya pejabat perlindungan IP pada masa sebelum kita merdeka tu dia terbahagi kepada pejabat Melaya, North Borneo dan juga Borneo di Sarawak. Dan kalau kita daripada sejarah Hindia Timur dulu memang dia jadi laluan dagangan ya. Dan disebabkan itu ini adalah popular laluan popular untuk dagangan daripada barat ke timur. Dan mungkin pedagang pada masa tu sudah realise akan kepentingan perlindungan IP, dan disebabkan kesedaran itu, ini adalah perlindungan yang pertama lah untuk IP ataupun cap dagangan di Malaysia. Dan sejarah MYPO sebenarnya dulu kita pada awalnya pada tahun 1983 kita adalah di bawah kementerian ataupun dikenali sebagai pejabat cap dagangan dan jamin hak di bawah MITI pada masa dulu tersebut. Dan pada tahun 1990 kita telah dipindahkan ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan dikenali sebagai nama Bahagian Harta Intelek. Dan pada tahun 2003 BHI ataupun Bahagian Harta Intelek ini telah diminta untuk dikorporatkan dan kita dikenali sebagai badan berkanun yang diasing saraan. Fungsi MYPO sebenarnya untuk mentadbir undang-undang harta intelek dan memantau pelaksanaannya, dan kita memberikan perkhidmatan, pengurusan, memungut fee dan menguatkuasakan bayaran fee atau apa-apa charge yang berkaitan dengan IP. Dalam masa yang sama, MYPO juga merupakan subject matter expert yang berperanan untuk advise kementerian dan juga kerajaan dalam hal ehwal IP. Okey, ini perkhidmatan yang ditawarkan di bawah MYPO: pendaftaran untuk paten, cap dagangan, reka bentuk pendastrian dan petunjuk geografi,
menyediakan maklumat hati intelek, memberi khidmat nasihat hati intelek, menyediakan satu platform untuk merekodkan pemberitahuan sukarela hak cipta, atau lebih mudah kita katakan untuk nak register hak cipta di bawah platform ini. IP Focal Point, antara perkhidmatan yang kita sediakan juga latihan hati intelek di bawah Akademi Hati Intelek, dan kita juga menawarkan perkhidmatan atas talian, perkhidmatan untuk carian, permohonan dan juga semakkan status terhadap permohonan ya. Dan untuk proses carian ni sebenarnya amat penting lah untuk pemohon-pemohon kita sebelum membuat apa-apa juga pemfailan hati intelek ya, bagi memastikan dan memudahkan sesuatu permohonan tu dapat approval yang lebih cepat lah. Kita akan advise untuk pemohon buat carian terlebih dahulu, dan kita juga menawarkan ataupun ada MOU untuk program-program kesedaran bersama universiti dan juga badan-badan agensi kerajaan yang mana memang ada MOU dengan kita, ataupun dalam masa yang sama sekiranya kita menerima jemputan daripada sekolah-sekolah, memang MYPO membuat program kesedaran yang meluas lah. Cuma tinggalnya lagi daripada tahun 2020 sehingga sekarang semua aktiviti kesedaran awam ni kita terhad kepada aktiviti online lah menerusi webinar. Dan dalam masa yang sama kita juga menawarkan perkhidmatan peperiksaan ejen paten. Peperiksaan ejen paten ni kita buat untuk mana-mana calon yang berhasrat untuk menjadi ejen ya. Ejen untuk paten, yang mana dia kena melalui kursus dan juga exam. Sebaik saja lulus exam tu barulah qualified to be ejen untuk paten lah, yang mana dia akan membuat memberikan perkhidmatan pendraftan spesifikasi paten dan juga apa-apa proses pemfailan paten bagi pihak klien ya. Dan ini adalah terpulang kepada pemohon sendiri sekiranya dia nak menggunakan perkhidmatan ejen ataupun dia nak buat secara teruslah dengan MYPO. Dan dalam masa yang sama kita juga ada menawarkan perkhidmatan helpdesk ya. Seterusnya ni adalah carta organisasi yang terkini ya di MYPO yang berkaitan dengan operasi ya, ataupun dengan core business kita. Yang pertamanya adalah topik kita pada hari ini iaitu Akta Cat Dagangan 2019 yang mana untuk menguatkuasakan perlindungan untuk logo, jenama, slogan dan sebagainya ya. Dan perlindungan ini diberi kepada sama ada barangan ataupun perkhidmatan ya, yang distinktif. Dan yang keduanya adalah Akta Paten 1983, perlindungan kepada innovation ataupun inovasi baru, sama ada reka cipta yang memang betul-betul baru dicipta secara keseluruhan ataupun penambahbaikan ataupun kita panggil utility innovation terhadap sesuatu reka cipta baru ya. Dan yang ketiga kita ada Akta Hak Cipta 1987, dan akta ni dia memberi hak eksklusif untuk karya-karya sastra, muzik, seni, filem, penyiaran dan juga karya terbitan lah. Yang ini memang ramai orang familiar lah yang ini ya. Dan Akta ID ya, ataupun Reka Bentuk Pendastrian 1996, ini adalah protection untuk rupa bentuk luaran secara keseluruhan sesuatu barang ataupun produk. Maknanya kalau kita ada kereta sebagai contoh desain kereta tu betul jenama dalam satu produk IP tu, let's say saya bagi contoh kereta kan, Toyota tu sebenarnya adalah satu housemark, tetapi dia ada Toyota Vios, Toyota Yaris, Harrier dan sebagainya, dan itu sebenarnya dia ada protection juga daripada segi desain luaran ya, dan ini protection dia di bawah Akta Reka Bentuk Pendastrian 1996 ya, apart from protection untuk engine ataupun apa ya kan, let's say kalau even the smallest thing, side mirror tu macam mana dia boleh move dan sebagainya, elektronik tu itu mungkin kita boleh, itu sebenarnya protection di bawah patent, tetapi daripada segi luaran bawah ID. Akta Reka Bentuk Susun atur Lita Bersepadu ini adalah untuk protection untuk microchip design dia saja ya. And then kita ada Akta Petunjuk Geografi 2000. Ini adalah untuk produk-produk yang merujuk kepada tempat asal
dari mana barangan tu orang kata existing, ada ataupun di manufacture, mestilah mempunyai reputasi ataupun ciri-ciri yang unik untuk membolehkan dia mendapat protection di bawah Akta Petunjuk Geografi. Contoh yang ada yang terbaik adalah Sarawak Pepper, Sabah Tea dan sebagainya. So basically ke-6 akta ini dikuatkuasakan untuk melindungi semua produk ataupun perkhidmatan ataupun reka cipta dan sebagainya di bawah hak intelek mengikut akta-akta yang telah ditetapkan ataupun yang adalah mengikut komponen yang sesuai ya. Dan sebenarnya kita kena, saya faham yang kebanyakan daripada kita selalu keliru yang mana kita akan panggil nak patentkan jenama dan sebagainya, tapi sebenarnya dia adalah komponen yang berbeza. Akta 175 ni pindaan dibuat decision untuk kita repeal the act selepas kita buat satu kajian yang menyeluruh, dan TRIPS ataupun reference untuk treaty perjanjian trade related aspects of IP rights dimeterai pada 1 Januari 1995. So di situ bermulanya satu evolusi baru di dalam rejim hak intelek di dunia pada masa itu. Negara-negara yang di bawah WTO telah menetapkan tahap minimum perlindungan untuk IP yang perlu dipatuhi. Kita hanya membuat pindaan secara minimum ya, yang mana kita memperkenalkan instead of untuk cap dagangan ni pada awalnya perlindungan diberikan kepada barangan, tetapi kita dah extend kepada perkhidmatan juga. Maknanya dulu kalau protection untuk jenama boleh kepada 35 kelas barangan, tapi sebaik saja kita menjadi signatory kepada TRIPS ni, kita extend kepada 10 kelas perkhidmatan yang lain ya. Protection untuk brand dan sebagainya boleh kita berikan untuk perkhidmatan, contohnya macam perkhidmatan keuangan, bank, Maybank, CIMB dan sebagainya. Perkhidmatan education, tourism dan sebagainya lah. Kalau sebelum pada tu hanya solely kepada barangan. Barangan tu macam barang makanan, kereta, benda-benda yang fizikal. Okey, membuat proses risk yang orang kata komprehensif ni untuk membolehkan akta cap dagangan kita ni kita repeal. Sebenarnya akta cap dagangan kita ni diinspirasikan daripada akta UK Trademark Office tahun 1938. So maknanya memang dah betul-betul lama lah. Jadi kesan dia kepada perundangan sekiranya ada pertikaian di mahkamah mengenai kes-kes, jadi kita hanya boleh refer kepada kes di UK Act yang lama lah. So ini satu perkembangan yang tidak begitu memihak lah kepada kita punya stakeholders. Dan dalam masa yang sama, in fact daripada di UK IP Office ni beberapa kali exercise untuk pindaan akta, dan di peringkat kita untuk akta cap dagangan hanya daripada tahun 1994, tahun 2000 untuk pindaan akta mengenai border measures dan seterusnya pada tahun 2003. Ini adalah antara sebab kenapa kita merasakan pindaan akta ni perlu juga dibuat, walaupun ianya akan melibatkan satu orang kata kerja yang ekstensif dan juga komprehensif daripada pegawai-pegawai kita. Dan juga ini adalah untuk kebaikan stakeholder kita sendiri dan juga nama baik Malaysia lah. Dan satu lagi, sebenarnya pada tahun 2009, top management pada masa tu dah mula announce bahawa berkemungkinan besar Malaysia kita perlu exit kepada Madrid Protocol. Dan Madrid Protocol ni treaty antarabangsa yang akan facilitate permohonan trademark kita daripada segi pemfailan untuk memudah cara pemohon-pemohon tempatan untuk apply ke overseas tanpa menggunakan perkhidmatan ejen ataupun permohonan daripada overseas untuk masuk ke Malaysia. Pada peringkat awal, masa kita membuat consultation memang ada tentangan daripada ejen-ejen trademark kita kerana dikuatiri akan menjejaskan income mereka sebab sebenarnya kalau mengikut cara konvensional, sebelum kita exit to Madrid Treaty, apa-apa juga permohonan sekiranya kita nak filekan ke luar negara, kita perlu appoint agent ataupun IP lawyers yang telah dilantik di dalam negara, dan juga kita appoint agent di luar negara ataupun IP lawyers yang berdaftar di luar negara. Jadi ini menyebabkan kos yang tinggi yang terpaksa diabsorb oleh trademark owner kita lah. Tidak dinafikan ada sedikit tentangan daripada local agent, tetapi setelah beberapa kali kita buat exercise consultation bersama mereka, memberi penerangan yang jelas dan sebagainya,
based on kajian risk kita tu, kita tengok impact study dia betul ke apa, akan ada impact kos yang apa, menjejaskan perniagaan ejen-ejen trademark kita dan sebagainya. So lama-lama benda tu boleh diterima lah, kerana ianya sebenarnya ada option yang lain. Kita tertakluk kepada obligasi antarabangsa yang mana di bawah ASEAN kita members of untuk pejabat-pejabat IP ASEAN ni, kita ada buat satu ASEAN IPR Action Plan 2010 sehingga 2015, yang mana di antara komitmen yang perlu diberi oleh negara-negara ASEAN adalah Madrid Protocol ataupun kita panggil Madrid Treaty. Dan pada tahun 2018, 2019, pada tempoh tu boleh dikatakan kritikal sebabnya di ASEAN ni hanya tinggal Malaysia dengan Myanmar je yang belum exit to Madrid Treaty ni. Jadi sedikit sebanyak dia menjejaskan nama baik Malaysia lah, sebab kalau nak diikutkan daripada ranking IP office di ASEAN, sebenarnya Malaysia ni kita di bawah Singapura. Tetapi bila mana kita tidak exit to certain treaty yang penting untuk hati intelek, dia sedikit sebanyak tarnish sedikit reputation kita lah. GII, Global Innovation Index, GCR, Global Competitive Report. Kalau kita tengok dalam salah satu pillar dia tu, dia ada memang ada satu yang khusus, maknanya accession to treaty tu dia ada markah di situ. Dalam salah satu teras dia. So bila mana dengan harapan kita, bila mana kita dah exit to Madrid Treaty ni, sedikit sebanyak dia akan melonjakkan indeks untuk Malaysia lah, ada improvement di situ. Kenapa kita buat pinaan akta ni adalah untuk menambahbaikkan prosedur pemeriksaan dan juga memperkukuhkan penguatkuasaan kita lah. Penguatkuasaan yang mana kita introduce criminal dan juga civil act dalam akta ni, yang mana kita ambil daripada akta perihal dagangan, kita masukkan dalam akta cap dagangan 2019. Dalam risk ni juga apa yang kita tekankan adalah kita buat comparative study daripada segi amalan antarabangsa, yang mana dalam dokumen risk ni antara yang kita emphasize adalah kita buat kajian perbandingan lah di antara negara-negara di rantau kita daripada segi performance accession to Madrid ataupun treaty, dan juga recently dah ada perkembangan terbaru di dalam trademark, di mana trademark sound mark, bunyi, trademark bau boleh dilindungi, hologram dan sebagainya. So perkembangan mengenai protection of trademark yang ada di dunia yang kita tak boleh nak bagi kepada kita punya local business owner, sebab kita tak buat pinaan akta tu. Jadi to make sure that Malaysia ni kita keep abreast dengan perkembangan evolusi branding, jenama, cap dagangan di dunia. So kita kena pindahlah akta ni dan buat kajian. Proses risk untuk akta cap dagangan 2019 ni kita kemukakan dua dokumen risk. Yang pertamanya dokumen risk untuk cadangan pemansuhan akta cap dagangan 1976 dan untuk memperkenalkan akta cap dagangan 2019. Yang keduanya adalah cadangan peraturan-peraturan cap dagangan 2019. Proses yang pertama, kita dah kemukakan RNF kepada pihak NPC daripada 27 Julai 2017 dan kita dapat respon daripada pihak NPC pada 15 September 2017 yang menyatakan bahawa RIA diperlukan. MYPO telah mengemukakan kepada pihak NPC dokumen risk kita yang pertama. Ini masih lagi raw. Saya ingat pada masa tu pada 31 Mei 2018, yang itu kita masih blur lagi macam mana nak buat sebab kita rasa macam sangat loose kita punya paper tu. Dan kita dapat respon, itu yang sebenarnya adalah the second time kita submit dokumen risk, because before this pada tahun 2016 ke 2015 kita pernah buat yang sama untuk patent berikat dengan FTA untuk TPPA. Tetapi benda tu dia terputus sekejap, dia digantung, so kita tak proceed dengan itu. So apa yang jadi, akta cap dagangan ni lah yang jadi kata pioneer untuk kami. Jadi kita dapat respon daripada NPC bahawa dokumen risk kita tu perlu ditambah baik pada 6 Julai 2018. So saya ingat lagi lah masa time tu kita macam crack hit jugalah, macam mana nak buat
Sebab kita rasa susah nak buat, especially untuk pada part cost benefit analysis lah, itu yang paling crucial untuk kami. Tak silap saya, MPC dia ada bantu bahagian patent kita untuk satu projek untuk memudah cara dan juga minimize borang-borang untuk akta patent. So saya terlibat juga dalam bengkel tersebut yang saya ingatlah masa tu first time saya kenal Cik Muzaffar dan juga tim. Sesi tu, 2 hari tu saya ingat dibuat di Putrajaya, saya nampak macam sangat berkesan sebab because before this kita punya borang dalam patent tu banyak 100 lebih. So because of that session, saya nampak dapat diminimizekan buang 1/3 rasanya jadi less than 100. Saya rasa borang dah 50-60 lepas tu. Sebab digabungkan, dikurangkan mana yang tak perlu. So daripada sesi tu saya cadang kepada top management, bengkel yang serupa dibuat untuk kita tengok balik risk. Tu kita propose supaya ada satu sesi ataupun bengkel dengan MPC supaya kita faham sebenarnya apa sebenarnya yang patut dilakukan lah. So bengkel bersama MPC itu kita laksanakan pada 19 hingga 21 Oktober tahun 2018 dan pada masa tu saya memang ingatlah kita ada memang banyak close session. Tim Cik Muzaffar memang banyak bagi kita guide dan input-input apa yang patut dimasukkan, especially benchmark daripada negara luar, apa standard yang dipakai yang saya ingat tu untuk securitization untuk amalan di US. Sebab itu adalah antara provision baru yang kita masukkan untuk Akta Cap Dagangan 2019. And then perbandingan GDP dengan IP, apa relationship dia. Lama kita tengok adalah di bahagian cost benefit analysis lah. Maknanya di sini kita diminta untuk tengok impact daripada segi cost dan fee tu daripada ke semua angle. Bukannya impact kepada MYPO sahaja, tetapi termasuk juga kepada agent yang terlibat, lepas tu apa impact fee baru yang kita akan perkenalkan dan sebagainya. Itu saya akan explain selepas ni. So apa daripada experience kami tu, sesi tu sangat positif dan sangat membuka minda kita lah dan memudah cara. Dan sebenarnya dan selepas pada tu bila kita dah submit semula risk yang kita dah tambah baik pada 11 Mac 2019 tu, kita dapat respon sangat cepat. Maknanya 11 Mac kita hantar, 20 Mac kita dah dapat keputusan daripada MPC. Kita punya risk tu memenuhi kriteria. Dan benda tu memang sangat menggembirakan pihak kami lah, dan dia macam jadi boost untuk kita orang untuk proceed untuk buat pindaan akta ni. Sebab untuk buat pindaan akta untuk repeal act untuk cap dagangan ni, apart from risk ni, kita pun ada halangan ataupun cabaran-cabaran lain jugalah. Jadi sedikit sebanyak dia melonjakkan semangat tim kita orang lah bila kita dah lulus. Dan sebenarnya sekarang ni untuk makluman semua, risk untuk cap dagangan ni dia jadi benchmark untuk kami, yang mana kami ada 3 akta yang perlu diluluskan ataupun dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ni, disebabkan obligasi kita untuk ratify tu RCEP. Akta yang terlibat adalah patent, copyright dan juga petunjuk geografi, dan kita menggunakan model yang samalah sebagaimana yang kita dah pelajari ataupun kita dah alami hasil daripada guide daripada pihak MPC Cik Muzaffar dan tim. Dan Akta Cap Dagangan 2019 ni diluluskan pada Julai 2019 dan kita pun pada 27 September 2019 kita dah exit, kita deposit kita instrumen untuk exit to Madrid Protocol. Dan Akta Cap Dagangan 2019 ni dikuatkuasakan pada 27 Disember 2019. Kami kemukakan semula risk untuk peraturan cadangan peraturan cap dagangan, dan kita dapat maklum balas daripada pihak MPC bahawa risk peraturan itu tidak diperlukan dan MYPO diminta untuk membuat assessment selepas 5 tahun. Tapi kita memang submit lah kepada MPC isu dan cabaran yang kita alami. Pada pandangan saya, isu dan cabaran dan saya pun bincang dengan klik kami, klik saya daripada bahagian trademark, bahagian undang kita sebenarnya ada satu tim kolaborasi untuk make sure yang pindaan akta ni berjaya dilaksanakan, sebab dia memang massive projeknya ini. Yang paling tough pada kami adalah kajian dan penyelidikan sebab kajian dan sebenarnya semuanya berkaitan, tetapi sebab dia menuntut masa dan kita buat paralel dengan kerja-kerja pindaan yang lain, dan kita menggunakan sebenarnya
tim yang sama lah. Tough sebab risk tu memerlukan maklumat yang komprehensif, pendekatan ataupun impact daripada segi undang-undang, tapi malahan juga kesan ekonomi kepada Malaysia dan juga kesan kepada income MYPO sendiri, dan juga yang terdekat dengan kita, ejen-ejen kita yang terlibat lah. Jadi untuk dokumentasi maklumat ni, dia berlaku serentak, kajian dan penyelidikan dibuat, kita kena make sure data-data yang kita ada itu mencukupi dan cukup untuk kita buat analisa, buat kajian impact based on pengumpulan data. Kita tidak terhad kepada statistik daripada MYPO saja. Kita ambil juga statistik World Intellectual Property Office. Kita tengok, kita analisa statistik Madrid, macam mana permohonan Madrid dia punya trend di dunia pada masa tu, termasuk juga data-data ataupun mengenai fee yang dikenakan di negara-negara ataupun di negara-negara ASEAN ataupun yang terdekat dengan kita lah. Dan kita tengok juga data potensi ataupun income yang boleh di-generate, ataupun adakah bila mana kita exit to Madrid ini akan memberi satu pulangan yang baik kepada MYPO maupun Malaysia. Dan kita memang tahu tujuan kita pada masa itu adalah tujuan yang pertama adalah ease of doing business, untuk memudah cara perdagangan di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita terpaksa juga mengeluarkan kos-kos yang lain, dan kita antaranya untuk mendapatkan sistem yang baru. Dan dalam masa yang sama, ini semua terjadi serentaklah pada masa tempoh 2019 dan 2020 pelaksanaan tu. Kita buat kajian ni, kita pastikan kita ada semua data-data yang diperlukan, dan dalam masa yang sama kita kena make sure sistem baru yang kita propose, yang kita cuba bangunkan pada masa tersebut boleh dilaksanakan sesuai dengan peruntukan akta-akta baru kita ni. Perbandingan kos ni pun adalah antara elemen yang sukar masa kita nak buat documentation untuk risk ni. Kita kena buat perbandingan kos, kita tengok merit fee, dan dalam masa yang sama bila kita buat pindahan akta, kita ada banyak introduce borang-borang baru dan juga perkhidmatan baru yang memang sebenarnya melibatkan fee-fee barulah. Dan pada masa tersebut, untuk memudah cara kita punya stakeholder, apa yang kita buat, kalau sebelum ni permohonan fee renewal kita dan juga fee sijil dikeluarkan dengan fee permohonan kita sebelum ni berasingan. Maknanya ada dua proses di situ. Permohonan diluluskan, selepas tu kita minta pemohon untuk bayar untuk pewataan dan certification pengeluaran sijil. Maknanya kita break kepada dua fee, tetapi dengan akta yang baru ini, apa yang kita buat, kita introduce upfront fees. Tapi sebenarnya fee itu telah dikurangkan daripada dua fee yang asal. Jadi walaupun dia ada pengurangan daripada upfront fee, walaupun kita introduce fee baru tu, upfront fees tu, kita kurangkan fee, tetapi persepsi pada masa tu MYPO kita ambil risk, kita introduce juga upfront fees ni, walaupun ada mungkin kita faham akan ada persepsi, dan mungkin pada peringkat awal akan menjejaskan permohonan cad perdagangan kita pada peringkat awal, tapi kita teruskan juga yang mana bila kita introduce upfront fee, maknanya fee tu dibayar sekali je pada peringkat awal dengan jumlah 970, berbanding dengan separate fees dulu jumlah dia 1020, tapi kita dah kurangkan. Masa tu kita buat analisa impact cost dan sebagainya, boleh tak kita nak teruskan, dan masa tu kita forgo, kita ambil risk untuk teruskan dengan pendekatan ni upfront fees, sebab dalam masa yang sama sebenarnya di proses di belakang tu kita banyak reduce. Kita mengalami banyak masalah di mana pemohon tidak respon kepada acceptance letter yang pernah kita berikan. Maknanya bila permohonan tu diluluskan, sebelum pewataan kita akan hantar surat untuk permohonan anda diterima. So mohon untuk bayar sekian-sekian fee untuk melalui proses pewataan dan juga sijil. So daripada situ kita dah lose banyak income. Antara yang pendekatan baru yang kita perkenalkan, upfront fees tu lah. Jadi itu adalah antara elemen kajian kos yang kita buat, dan dalam masa yang sama kita buat kajian perbandingan kos bila mana kita exit to Madrid, maknanya adakah kita ni berapa banyak cost handling yang kita boleh kenakan kepada kita punya pemohon, because bila mana kita menggunakan kita dah start exit to Madrid treaty, permohonan ataupun fee untuk Madrid ni sebenarnya dibayar kepada International Bureau
Di WIPO. MIPO kita hanya boleh charge a very minimum fee untuk handling cost sahaja. So kita buat kajian juga mengenai handling cost tu, berapa sebenarnya yang reasonable amount yang boleh di-charge kepada pelanggan kita. Kita buat kajian perbandingan dengan negara-negara lain dan termasuk juga kita buat kajian cost ni impact kepada agent ya, local agent. Betul tak kalau kita exit tu ni dia akan kehilangan sumber income dia. It is a very kata comprehensive study. Tapi sebenarnya ini adalah saya rasa hasil guide pada MPC yang antara bila saya tengok balik dokumen ni sebenarnya satu dokumen yang lengkap lah untuk jadi reference dan kita ada satu justifikasi yang kukuh kenapa kita boleh buat ni. Dan dalam masa yang sama kita tengok juga impact trend income yang diperolehi oleh trademark ni, kita bandingkan dengan GDP permohonan macam mana, adakah lebih kurang trend dia, kita tengok based on kita buat quarterly perbandingan ni dengan GDP. Ini sebenarnya hasil saranan daripada MPC, kita buat perbandingan, kita tengok sebenarnya permohonan kita ni setara dengan GDP, maknanya dalam rank kalau GDP kita tu dalam 4% gitu quarterly kan, permohonan kita pun lebih kurang sebenarnya. So ini adalah antara perkara-perkara yang MPC guide kita lah pada masa tersebut untuk menjadikan hasil risk kita tu lebih orang kata sangat justified dan komprehensif. Dalam masa yang sama untuk perbandingan amalan negara lain di rantau ni, kita ambil pendekatan pada masa tersebut, kita buat case study in terms of accession to Madrid ni, kita ambil case study untuk 5 negara sebagai reference. Kita ambil New Zealand, Singapore, Vietnam, India dan juga Thailand untuk case yang Madrid. Yang mana kita tengok macam mana negara-negara ni pada awal dia exit to Madrid tu, bagaimana sambutan permohonan Madrid yang diterima di negara itu, adakah potensi penerimaan permohonan tu tinggi dan sebagainya. So kita tengoklah, kita cuba tengok dan buat perbandingan dan kita nampak ada potensi yang positif di situ dan ini membuatkan kita rasa yakin bahawa Malaysia memang kena proceed untuk exit to Madrid Treaty ni, antara sebab dia lah. Ya. Dan dalam masa yang sama untuk daripada segi fee baru yang kita kenakan, kita pun buat perbandingan, kajian perbandingan dengan negara ASEAN lain. So kita tengok konteks mana yang kita nak tengok. Let's say kalau untuk exit to Madrid tu kita tengok 5 negara yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau in terms of fee yang dikenakan oleh kalau kita nak tengok fee baru dan sebagainya, kita compare dengan negara ASEAN so that fee kita tu tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah supaya remain kompetitif ya. Untuk support sebenarnya antara elemen penting dalam Akta Cap Dagangan ni kita introduce untuk support pengkomersialan ataupun selaras dengan IP valuation yang dulu dia pernah diintroduce oleh MIPO pada 2013. Apa yang kita buat di dalam akta ni, kita mewujudkan satu peruntukan untuk rekod untuk merekodkan aktiviti pengkomersialan daripada segi jenama, yang mana kalau company tu nak buat collateral terhadap dia punya brand dan sebagainya, so dia boleh rekodkan maklumat tersebut di bawah adalah kita masukkan di bawah pelesenan di bawah ni. Sebab sebelum ni kita panggil nama pengguna berdaftar tetapi kita dah ubah. So di sini kita introduce kepada pelesenan lah kat sini. So ini adalah antara provision baru yang kita introduce dan ini kita tengok sebab ini the first time dan saya ingat ni masa ni Cik Muzaffar dia advise kita untuk tengok macam mana US buat. So that's why kalau kita tengok dalam risk tu kita nampaklah kita tengok trend di US macam mana. So kita nampak positive trend in terms of securitization tu dan kita jadikan contoh kat sini lah, kita masukkan. Sebelum ni memang kita tak monitor benda ni. Okey, dalam masa yang sama dalam risk ni juga kita ada buat konsultansi bersama pihak berkepentingan. So untuk konsultansi ni kita listkan semua consultation session yang kita adakan. So kita memang ada buat bersama kementerian-kementerian dan juga agensi yang berkaitan, termasuk agensi penguatkuasaan dan juga Bar Council, Malaysian IP Association, ni terdiri daripada lawyers dan juga IP agent yang berdaftar. Dengan kita memang buat banyak sesi lah daripada tahun 2010 sampailah 2019. Lebih saya rasa lebih daripada 15 sesi ada dalam bentuk dialog, ada dalam bentuk
special meeting dan sebagainya. Saya rasa antara yang last sekali yang mungkin saya boleh share adalah analisa impact. Ya. Analisa impact ni pun adalah antara session bahagian yang tough lah dalam dokumen risk kami ni. Yang mana ini tadi saya dah jelaskan, kita buat kita tengok impact trademark kita dengan GDP, dan kita tengok juga adakah dengan pilihan akta yang baru ni ataupun accession to Madrid Treaty ni boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang baru di Malaysia, mungkin untuk ada peluang-peluang pekerjaan untuk new IP agent ataupun translation daripada English ke BM. So ini adalah antara contoh-contoh pewujudan peluang-peluang pekerjaan yang baru, IP professionals. Dan sebenarnya di dalam akta yang baru ni kita pun mewujudkan, kalau kita tengok tadi dekat peringkat awal perkhidmatan yang Maipo tawarkan tadi, dekat first page, second page atau third page tadi saya katakan kita ada buat perkhidmatan ejen untuk ejen patent, tetapi selepas saja kita buat pindahan akta ni, untuk mewujudkan lebih banyak ejen trademark tu kita ada buat exam dan sebagainya lah, untuk pastikan kita pantau kualiti ejen trademark, dan juga kita bagi accreditation lah. So kita dah introduce dengan akta yang baru ni. Kita pun membuat analisa impak, kita tengok potensi permohonan yang boleh masuk daripada luar ke dalam, kita buat estimation, maknanya permohonan luar negara ada peningkatan ataupun tidak, kita tengok trend, dan dalam masa yang sama kita buat estimation juga sama ada tak potensi permohonan daripada dalam untuk menggunakan route Madrid ni. Dalam masa yang sama kita tengok apakah impact yang akan ada yang boleh improve kedudukan Malaysia ni dalam indeks antarabangsa, macam saya jelaskan tadi, antaranya di bawah Global Competitive Report, World Competitive Yearbook, Global Innovation Index, dan termasuk juga Global Protection IP 2018, Global Protection IP yang di bawah US Chamber of Commerce. Seterusnya kita pergi tips pengendalian risk. Okey, sedikit tips daripada based on pengalaman, dan yang penting pada pandangan kami adalah kena ada satu teamwork yang baik dalam kita nak selesaikan projek pindahan akta ataupun risk, dokumen risk, sebab ni bukannya satu proses yang straightforward, memerlukan komitmen ataupun dedikasi, teamwork yang bagus, dan sebaik-baiknya untuk memudahkan proses dokumentasi, sebab kena ada satu focal point. Sebab kalau boleh kita nak minit mesyuarat, dokumen kajian, reference dan sebagainya didokumentasikan ataupun simpan daripada peringkat awal sehinggalah ke akhir, especially minit-minit ataupun report sewaktu consultation, yang mana sewaktu sesi-sesi consultation tu memang ada beberapa isu yang kita perbincangkan bersama stakeholder kita, dan memang ada kalau macam yang saya beritahu tadi, isu yang kalau peringkat awal penerimaan daripada local agent kita yang mana tidak begitu welcome di atas cadangan Malaysia untuk exit to Madrid tu, iaitu memerlukan beberapa sesi dan sebagainya. So minit dan report yang sebegitu memang pentinglah untuk kita simpan. Dan sebenarnya antara tiga ni yang paling penting tu pada pandangan kami, konsultansi bersama pakar dari IPC lah. Sebenarnya itu pada pandangan saya tips yang orang kata daripada kita stuck tu dengan sesi 2 hari tu macam kita terus clear. Oh okey, kita sebenarnya kena ambil ini. Mungkin secara teori bila kita nampak daripada, sebab MPC memang dah bagi format. Dia kata okey kita kena buat CBA ini. Tapi bila kita tak ada discussion, kita assume, kita tak nampak. And daripada pengalaman kami, expert daripada MPC ni bagi kita some insight yang kita pun tak terfikir. So dia banyak membantulah Maipo pada masa tu untuk completekan kita punya dokumen risk ni. Dan ini adalah saya rasa tips yang saya rasa yang mungkin RC lain mungkin boleh apply, apart from kita ada teamwork, kita kena buat kajian yang mantap, kita ada documentation yang bagus, tetapi session bengkel, a close session, satu bengkel bersama MPC ni memang penting pada pandangan saya. Dan sebenarnya surprisingly MPC pun
pun sangat membantulah. Bila saya ingat masa saya call tu minta tolong, memang terus dapat respon yang cepat, senang nak set date. Dan sesi masa di bengkel tu pun saya pun tanya klik saya daripada bahagian cap dagangan sendiri, daripada bahagian legal, sebab kita memang beberapa bahagian ni yang join pada masa tersebut, memang semuanya berpuas hatilah. Kita nampak macam mana sebenarnya dokumen itu sendiri buat. Dan untuk itu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak MPC kerana memberi peluang pada pihak kami ataupun MyPo untuk share kita punya experience dalam proses RIA ni ataupun list. Dan dalam masa yang sama saya rasa sewajarnya saya memberikan kredit untuk completion of this task list ni kepada colleague saya daripada bahagian trademark, especially Encik Azhar yang lead this project, very good dengan tim dia, termasuk juga daripada bahagian legal kami dan juga bahagian dasar. Jadi semua tu pada pandangan saya memainkan peranan yang penting untuk memastikan satu dokumen yang lengkap dan komprehensif dapat dihasilkan. So untuk itu saya ucapkan all the best kepada semua dalam proses ni, dan percayalah saya sendiri masa melalui proses tu saya rasa macam okey, memang susah tapi kita macam okey kita buat, as long as benda tu siap lulus okey. Tetapi bila pihak MPC dia invite saya untuk sesi ni, jadi saya kena baca balik lah apa yang kita buat. Jadi kita baca balik dokumen risk tu, saya rasa macam sebenarnya untuk buat the whole document tu, satu proses risk tu, kami dah buat macam satu dokumen yang lengkap komprehensif, yang menceritakan macam satu jurnal yang nak buat daripada A to Z untuk menyudahkan benda ni. Maknanya kita ada satu report ataupun dokumen yang lengkap, InsyaAllah yang boleh jadi guide ataupun benchmark untuk pindahan akta yang lain. Dan tinggalnya lagi kalau untuk future reference untuk pindahan akta cap dagangan ni sendiri pada masa akan datang, kita dah tahu macam mana, cuma kita tinggal tambah baik je sikit. Maknanya kita dah satu, saya baru bila tengok balik dijemput ni, itu yang saya teringat masa first time saya jumpa Encik Muzaffar, tim MPC tu di MITI tahun 2017 2016. Masa time tu untuk Encik Muzaffar bagi presentation mengenai pentingnya risk ni, proses. Pada masa tu maknanya bila saya dah tengok balik baru saya teringat flashback, betul memang penting documentation untuk pindahan akta ni. Tak kiralah sebenarnya untuk reference kita, maknanya kalau sekiranya ada keraguan ataupun ada orang nak pertikaikan ke apa pada masa akan datang, ini boleh jadi satu reference yang sangat baik apart from akta tu sendiri yang mana kita dah hasilkan. So untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak MPC di atas sesi ini, dan dalam masa yang sama kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang sekiranya nak menghubungi saya, ataupun tim kami di sini, so boleh kontak saya dulu dan mungkin saya akan berikan ataupun bagi kontak nombor pegawai yang sesuai lah kalau nak nak refer ataupun kita buat sharing session dan sebagainya. So terima kasih sekali lagi kepada MPC dan all the best untuk semua. Terima kasih.